2 sampai 4 dan pada malam nanti kita akan ada Follow the Bull Show. Bukan sesi saya seorang. Saya Imran dan Zatul, host kita, akan bersama anda dari jam 8 sehingga jam 9. Jangan lupa bersama kami pada sebelah malam nanti. Jadi petang ni topik kita struktur korektif, memahami kaedah meletakkan posisi dagangan dalam pasaran. Semalam kita dah sentuh mengenai trend dan saya juga sentuh a bit mengenai korektif. Apa yang kita lihat kepada pergerakan korektif dan bagaimana interpret dia dan bagaimana mencari peluang dagangan. Rosdi, wassalam. Jadi sebelum kita bermula, seperti biasa, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pembayaran asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sudah lebih daripada 20 tahun. Okey, kita lihat apa yang berlaku dalam pasaran semasa. Dalam kalender hari ini, tumpuan maybe masih lagi kepada secara besarnya sentimen pelabur masih lagi dipengaruhi oleh varian Omicron. Kita nampak lonjakan pasaran sejak semalam, but setakat ini pergerakan dia masih lagi berupa korektif dan pergerakan USD JPY sekarang ni menarik sebab dia menghampiri untuk break level ke atas. Kita lihat kepada pergerakan dia selepas ni. Sunbi, selamat siang. Jadi dalam kalender kita ada untuk GDP US, tapi ini adalah bacaan yang ketiga, final reading dia. So saya tak jangkakan ini akan mempengaruhi pergerakan pasaran secara besar je lah. Mungkin kepada any deal mengenai Build America Better ataupun mengenai belanjawan untuk untuk Presiden Joe Biden yang sedang diperbahaskan, dan sekiranya itu berjaya sebarang kata putus untuk meluluskan belanjawan berkenaan, itu boleh menyokong sentimen pasaran. Sebaliknya sekiranya tidak, dan kita masih lagi melihat pergerakan korektif di indeks. Apa pun asalkan anda tak short indeks. Kalau nak short indeks, anda short yen pair. Okey, jadi kita lihat kepada chart apa yang kita nampak semasa. Kalau anda perasan kepada chart update yang saya buat, saya tukar lagi kepada pergerakan untuk US 500. Semalam kita katakan kemungkinan untuk dibuat double. Jadi saya setakat ini tak ada bukti daripada yen pair dan juga kepada ETF untuk US 500 ni yang kita katakan sebelum ni bahawa kemungkinan untuk saya letak ni dulu kemungkinan untuk dibuat double di sini. Jadi setakat ini view ni masih ada, don't get me wrong, sebab kita ada US 500, kita ada few index yang dah melengkapkan struktur dia daripada Jun dari Jun ni dari March ni dah lengkap 100% kalau kita ambil dia punya Fibonacci ni. But ini mungkin masih boleh buat benda ni masih ada kemungkinan untuk dibuat benda ni. But apa pun, setakat ini disebabkan lonjakan yang berlaku semalam, ni something yang anda boleh ini adalah berupa, kalau apa pun ini berupa sebagai zigzag. Jadi maksudnya kita ada momentum ke atas dalam koreksi semasa. Saya letakkan dahulu untuk dia cuma melakukan koreksi satu ke bawah ni instead of double untuk certain index. Ada indeks yang tak lengkap lagi, US 30 dan juga kepada DAX tapi we do have index yang dah melakukan koreksi ini
dan dia dah sampai kawasan support. Jadi saya tak nampak indeks terlalu lemah. But there will be a koreksi. Ini akan berlaku satu correction. Sekiranya high di sini bertahan. Sekiranya high di situ bertahan. Sebab ini boleh jadi 1, 2, 3, 4 dan 5 dan kita dah melakukan pergerakan ke atas. Jadi ada 3 view kat situ. View mana yang kita nak letak? Semasa saya masih berpegang kepada view ini, di mana pergerakan correction semasa dijangka akan tamat dan kita akan melakukan satu lagi pergerakan ke bawah sebelum kita ke atas, dan meneruskan trend dari March. Ini adalah untuk US 500. Apa pun ini tak ada setup. Ini tak ada setup. US 30 seperti saya sebut tadi, pergerakan semasa daripada March ni, pergerakan semasa dari March, pergerakan ini belum mencecah 100%. Jadi kalau dia melakukan koreksi, koreksi dia dijangka akan lebih, akan lebih shallow, akan lebih pantas. Tu dia. Jadi cuma 3. Ini tak ada buat benda ni. Ini tak ada. US 500 mungkin. DEX, US 500, US 100 mungkin. US 30 biasanya apabila dia belum lengkap, dia cuma melakukan 3 wave correction. Jadi itu setakat ini. Setakat apa yang kita nampak lah. So satu lagi low dijangka di lower time frame selepas koreksi ini tamat. So kalau kita lihat kepada Fibonacci semasa, pergerakan semasa hampir mencecah. Ini mungkin satu lagi high. Satu lagi high. Sebelum kita meneruskan pergerakan ke bawah. Okey, ini dah nak sampai. Okey, sikit lagi sebelum dia melakukan pergerakan pembetulan ke bawah. Selagi high di sini bertahan, maksudnya kalau dia buat ke atas pun, kalau dia buat macam ni pun, selagi ini tak break, kita masih tunjukkan dia ke bawah. Setakat ini tak ada indeks yang menyatakan bahawa high di sini akan break. Ini adalah untuk US 100, view yang sama. Mungkin satu lagi high di sini sebelum dia jatuh. Dan ini pun mencecah 100% correction. Okey. Ini pun dah sampai dekat 100% correction. So kita jangkakan masih ada pergerakan ke bawah. Okey. So DEX pun sama. DEX berada dalam kawasan hampir mencecah kawasan berkenaan, Rosli. Ini pun sama. Kita ada 3 wave dan correction ini adalah kepada high di sini. Ini high dia. Jadi kita jangkakan bahawa kita akan lihat satu koreksi sebelum dia jatuh ke bawah. Ataupun cuma dalam kawasan 618764. Either one lah. So itu yang kita nampak semasa we are looking at index masih lagi ke bawah. Selagi high semasa bertahan, dan itu view kita, tak ada pertukaran. Kita ada yen pair, kita ada Australia dollar, US dollar yang ada room ke bawah. JP225 juga merupakan view yang sama, di mana ini adalah satu struktur dan kita sedang melihat pembetulan dan pembetulan. Okey. Jadi view yang sama, where one more high possible ataupun kita dah mula jatuh. Okey, itu adalah untuk JP225. Semua sama. Everything dekat kawasan berkenaan. Everything sama. Whether ini ada high lagi ataupun dah mula jatuh. Okey, sama. The same thing. The same view. Kita letakkan ini sebagai flat. Sebab ini obviously adalah 1 5 wave. Ada soalan untuk indeks. Indeks
some indices koreksi ini dah sampai kawasan apa resistant dia. Ada yang sikit lagi, so kita jangkakan a bit one more high sebelum kejatuhan ini berlaku. It might happen apabila London buka, it might happen apabila New York session starts. Kalau dia nak break, kita lihat kepada New York session whether ini akan break atau tak. Kalau break, dan kita tukar ini sebagai, kita extend kan, 1, 2 dan 3, 4. Maksudnya ini akan extend. 4 ini akan extend. Kita cuma tukar ni je. Tukar fractal dia saja. Kita akan extend kan, kalau itu berlaku. Okey. Jadi we are expecting untuk koreksi semasa, pergerakan semasa akan tamat dan satu lagi kejatuhan dijangka berlaku. Lihat kepada London Open whether kita akan ada market maker yang push price ke atas, ataupun pada New York session whether ini akan push. Kalau break, then kita akan tukar view. Asalkan anda tak short index. USD JPY memberikan satu yang menarik sebabnya kita hampir untuk break high ini. Sekiranya high ini break, dan kita akan buka kepada ini. Maksudnya kita akan extendkan pergerakan ini. Sekiranya ini 5 wave, sini akan ada 5 wave. Kita akan extendkan wave 1 ataupun ini adalah wave 3. 1, 2, 3. Kalau dia break 4 and 5. Sebelum dia jatuh balik. Okey. Jadi kalau ini berlaku, kalau di sini kita extendkan wave 3, kalau kita extendkan wave 3, maksudnya dekat indeks di sini, ini akan jadi, ini kita akan extendkan lagi. Instead of 3, kita extendkan dia kepada 7. Faham tak dia punya fractal correlation? Kalau kita jangka sini 3, kalau dekat yen pair break satu level, selagi ini tak break, yen pair tak break dan tukar structure dia, kita jadikan ini 7 count. Kita jangkakan dia 7 count. Faham tak series? Ini saya akan sentuh tahun depan. Benda ni instead of kita buat Elliott wave biasa, anda akan nampak kiraan macam ni. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2 dan 1, 2, 3, 4, 5, 3. Untuk 2, anda akan nampak benda macam tu yang saya kira. Saya punya Elliott wave lain. Boleh tak, Rosdi? Saya bukan buat Elliott wave. Saya buat sequence. Tapi asas dia kepada Elliott wave. Faham tak? Jadi kita akan ada 1, 2 dan 3. Ini akan jadi kiraan korektif lah. Boleh. Dan kita jangkakan sini ada 5 dan seterusnya. Dan itu kita akan buat tahun depan. Tahun ni anda fahamkan Elliott wave dahulu. Faham Elliott wave dan anda faham benda-benda ni. Kenapa 4 di sini dan lain-lain. Boleh? So, koreksi semasa sini, ini baru satu. Itu baru satu structure. Kalau kita lihat kepada structure ini satu. Ini 2. Sebab tu saya masih pegang kepada yang ini. Boleh sembih? Ini 2. Satu lagi ke bawah. Okey? Jadi ini lebih kepada apa yang anda nampak instead of apa yang anda tahu. Kita trade exactly apa yang kita nampak. Dan kita akan pergi, kalau macam ni, macam mana nak tengok dia kecil sangat kan? Macam mana kita nak tengok dia kecil sangat? Then kita akan lihat kepada structure macam ni. 1, 2, 3. Tak kesenang macam tu. 1, 2, 3. Exactly kepada momentum.
Jadi ini 1, 2, 3. 1. Boleh tak dia habis sini? Boleh. Dan terus naik ke atas. Boleh. Sebab dia ada 3. Apa pun, kenapa kita jangkakan 1, 2 dan 3 ke bawah dan extendkan, maksudnya the whole kiraan kalau kita kira lekuk dia jadi 7. Kenapa kita kira macam tu? Disebabkan oleh yen. Ingat, first dimension dengan second dimension. Kalau anda lihat kepada yen pair dan juga indeks. Kalau indeks melakukan correction, yen pair higher probability, ini adalah untuk yen pair, akan melakukan koreksi dalam sequence yang sama. Yen pair. Itu adalah dalam sama ada yen dynamic ataupun dollar dynamic. Okey? Tetapi sekiranya kita lebih kepada dollar dynamic dan kita ada positif dollar dynamic, yen pair masih boleh buat sekiranya UJ ke atas, yen pair boleh buat yang ekstra. Maksudnya, dia boleh buat macam ni. Ini masih lekuk ini, lekuk yang ini di sini. Ini boleh break high. Biarpun ini tak break high, ini boleh break high. Ya. Sekiranya anda tengok kepada indices dan di sini ada 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan kita jangkakan 1, 2, 3 untuk complete. Soalan saya, correction di sini akan ada berapa lekuk? Nampak tak kenapa kita buat sequence, Rosli? Koreksi di sini, ini dia punya support. Koreksi di sini, ini dia punya support. Jadi untuk yen pair akan buat yang lebih kecil. Sekiranya asal di sini adalah 3. Dan break ini kena 5. Sekiranya break yang ini adalah 3, penurunan ini adalah 3, yang di sini, ini bukan support dia. Dia akan support yang di bawah. Di mana ini kita akan jadikan sebagai flat. Nampak tak? Kalau anda buat sequence, anda boleh kira benda tu. Kalau anda buat edit wave, anda tak dapat kira benda tu. Menarik kan? Itu tahun depan, ya? Boleh? Itu tahun depan. Belum sekarang. Tapi kalau anda dah faham edit wave, anda akan faham konsep 5 dan 3 tu. Ya? Sebab itu korektif, sistem kita panggil 3, 7, 11, di mana korektif itulah yang penting. Bila berlaku korektif, anda dapat tentukan kepada dinamik. Ada sinar, Rosli. Kena tengok recording ni balik. Tapi tak apa. Ini tahun depan. Ini tahun depan. Ini tahun depan. Ini tahun depan. Belum lagi. Belum. Sabar. Sabar dulu. Sabar. Jangan over excited. Mula-mula macam... belum. Kalau anda cuma buat edit wave, anda takkan dapat benda tu. Anda takkan dapat sequence tu. Anda takkan dapat sequence tu. Tapi kalau anda buat siri pergerakan, then anda akan nampak. Anda akan nampak benda tu. Kalau anda buat siri pergerakan. Itu yang kita gambarkan dalam chart kita. Okay. So, ini satu lagi high. Ini satu lagi high seperti yang kita nampak sekarang. Sebelum dijangka meneruskan pergerakan ke bawah. Menarik, Sunbi? Tahun depan sedia untuk pening balik kepada sequence. Tapi berdasarkan sequence tu, anda kaitkan pergerakan dia. Dia satu, semua satu je. Anda pun nampak. Satu, kalau UJ ni break, ke atas, then sini akan masih extend daripada 3 kepada 7.
tiap kali ikut sesi ada senyum-senyum terus dia senyum. Lepas tu faham, masa ni faham. Nanti lepas ni macam mana nak apply dia? Tak apa. Macam mula-mula anda dengar Elliott Wave kan. Apa benda Zul merepek? Sekarang ni Elliott Wave dah senang. Cumanya sekarang ni nak kaitkan dia. Ni benda-benda dia. Kalau anda nak tahu apa yang saya maksudkan dengan siri tu, siri sequence, first dynamic, second dynamic, ini adalah second dynamic. Tak dapat buka pin pula. Ini adalah second dimension. Di mana sini ini buat apa high kan. Penasaran. Tak apa. Tahun depan. Saya tease dulu. Saya tease dulu. So sebab itu anda tak buat apa selagi tak ada break. Okey. Yen pair, kita ada UJ yang hampir dekat level ini but setakat ini ini adalah masih lagi selagi dia berada di bawah daripada high di sini, kita katakan bahawa ini adalah koreksi 1 2 3. Kita jangkakan correction ke bawah. Kalau UJ break, then index tadi instead of 3 kita jadikan dia 7. Apapun anda tak buat apa-apa kepada index tak peduli. Kalau dia break, kalau ini break kita jadikan dia macam mana? Kalau ini break, ini adalah B. Ini pula dia punya resistance. Ini adalah dia punya resistance. Jadi B kita masih lagi berjalan. Kita boleh ukur exactly. Kita boleh jangka kat mana pergerakan dia habis. Itu guna benda ni. Okey, kalau ini break, okey, tak ada apa pun. Tak ada apa. Kalau itu break, ini adalah wave 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini B. Kalau ini flat. Dan kita jangkakan masih ke bawah. Dan pergerakan dia, ini akan ada 1, 2, 3 ke atas. Jadi 2 lagi higher. Jadi kalau itu berlaku untuk UJ, EJ ni jadi apa? Jadi ini akan buat yang sama. Daripada structure di sini, akan buat satu high macam ni. Masih ke bawah. Waalaikumsalam noh. Tak ada apa, tak ada pertukaran apa-apa. Ini masih ke bawah. Itu adalah untuk EJ. GJ, benda yang sama. Tapi boleh tak trade any yen pair? Ini tak ada lower low. EJ tak ada lower low. Ini tak ada lower low. Ini bukan lower low. GJ, sama. Ini bukan lower low. Kalau ini break, kalau sini break, bounce ini anda boleh short. Tapi ini tak break. Jadi tak ada apa. AUD JPY. AUD JPY sama. Ini pun tak break. Ini low dia. Jadi belum ada trend. Maksudnya anda masih ada benda ni. Itu rupa dia. Jadi kalau dia break ke bawah ini baru satu fractal. Dia naik, break lagi, then 2 fractal. Then anda boleh short. Itu 2 fractal. Sebab itu anda kena tunggu 2 fractal. Baru ada trend. Baru ada siri. Fractals, 2 fractal, siri, then anda boleh trade. Semasa tak ada. Yang ada adalah CAT JPY. CAT JPY berada dalam kawasan resistance semasa. Ni ada setup dia. Yang ini break. Yang ini breakout. So, kita ada satu fractal, 2 fractal. Ini break. Jadi anda dah ada 2 fractals di sini. Jadi bounce yang ini 3 wave, anda boleh short. Itu untuk CAT JPY. Nampak?
Ui, lagging kita jauh. Saya dah jauh ke depan. Saya dari masa depan. Entah kena stop loss dah ini. Okey, itu adalah untuk CAT JPY. Kenapa kita pilih yang ini? Disebabkan reset. Nampak tak? Ini dia punya connector. Itu adalah untuk CAT JPY. Okey, stop loss 10 pip atas ni dan TP adalah kepada entry, kat entry. 6862 ni. Kalau ini lebih daripada 13 something yang berbaloi. Boleh tak dia ke atas lagi kena kita punya stop loss? Boleh. Itu kalau UJ break, kalau indeks ke atas itu tak dapat nak magic memang semua perfect ya. But kita ada set up. Itu je. Okey, ini adalah untuk CAT JPY. Euro US dollar. Euro US dollar pun sama. Tak ada apa-apa. Ini totally sideways. Anda tak trade structure macam ni. Ini boleh jadi segitiga. Ini boleh jadi... Kalau dia buat macam ni dan turun ke bawah, ini segitiga. Saya tak letakkan segitiga sebab structure ini break. Ini mungkin adalah segitiga. Satu saya tak letakkan ini tak ada apa. Ini tak ada apa. GBP US dollar. GBP US dollar menunjukkan sini akan ada 1, 2, 1, 2, 3, 4, one more high. 3. Sini bukan flat. Ini pun berada dalam kawasan equal leg. Kita berada dalam satu area di mana anytime sama ada market akan pecut ke atas ataupun kita dah turun ke bawah. Kita dah masuk dalam area tu. Kita dah masuk dalam area tu. Di sini adalah where buyer and seller berlawan. Kat sini lah. Sama ada kita ada satu lagi high sebelum jatuh ataupun kita dah memang jatuh. Setakat ini saya jagakan satu lagi high. One more high sebelum dia jatuh. Sebab ini 5 wave. Anda tengok dekat time frame kecil. Okey, ini 5 wave. Okey. Sini adalah correction 3 wave dan kita jangkakan sini akan buat ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 dan ini nampak sama ada dah complete ataupun satu lagi high. Kita boleh je extendkan 3, ini 4 dan kita jangkakan 5. 1, 2, 1, 2. Kalau setakat elite wave lah. Kalau ada satu lagi ke atas dalam ni 3 extend. Kalau setakat elite wave macam-macam boleh buat. But apa pun kita dah cecah kawasan tu, ini anda tak... Kalau anda nak masuk long geram, nak masuk long juga, anda cuma long kalau dia break kat sini, 5 wave break, turun, break lagi 5 wave. Then anda boleh masuk long. Kalau tak tahan nak long juga. Sekarang setup dia, short tidak, long pun tidak. Besar dia, masih lagi short. So kita masih jangka kekuatan US dollar. Okay, itu adalah untuk GBP US dollar. AUD US dollar dah buka room ke bawah. Rumah dia dah buka pintu ke bawah. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. Ini 1. Kita sedang tamatkan 2, 3 untuk tamatkan 3 sebelum naik ke atas. 1, 2, 3 daripada koreksi 1, 2, 3, 4 dan 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. 1, 2, 3. 5, 3. Boleh? Ini tahun depan punya cerita, Rosli. No? Tahun depan saya akan tunjukkan sequence. 4 tahun ni anda fahamkan elite wave. Tahun depan saya cerita elite wave tapi chart saya tak ada elite wave.
Boleh. Chart saya tak ada elite wave tahun depan. Chart saya cuma guna nombor-nombor tu. Boleh tak? Anda akan nampak kiraan pelik-pelik. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 17, 13, 17, 21, 25, 29. Boleh tak guna chart tu? Instead of saya kira elite wave. Itu yang saya buat. Bukannya elite wave. Elite wave cuma underlying dia. Apa struktur yang kita jangka. Itu yang anda boleh gunakan untuk coding. Kalau anda guna elite wave untuk coding, boleh bernanah tau. Kan? Noh, Sufi, Kimi, siapa lagi? Fifi, Pian, siapa lagi geng-geng yang bersidang malam-malam tu kalau anda cuba gunakan dan coding untuk elite wave, Fendi tak habis tulis nama sendiri Fendi. Cerita dalam-dalam. Wassalam Oman. Tahun depan anda akan nampak, ingat, dia punya ni adalah, kalau anda cuba untuk coding elite wave, dah ada manusia dalam dunia ni yang dah buat dia. Dan setakat ini, kalau anda cerita pasal EA untuk buat elite wave, indikator elite wave, setakat yang saya pernah gunakan, tak ada satu yang saya boleh pakai. Signboard macam tu lagi jelas. Betul. Tapi kalau anda dah faham benda ni, kalau orang baru first time duduk dengan Zul cerita, dia faham elite wave, dia tengok sikun, dia pening kepala. Tapi yang duk ikut, ini satu struktur. Ini dua struktur. Ini 3, 4, 5. It is as simple as, dia lagi simple. Tapi nak simple dia, anda kena faham elite wave. Dia lagi simple. Ini satu struktur. Ini satu struktur. Ini satu struktur. Reset. Ini 2. Ini satu struktur. Ini satu struktur. Reset. Ini satu struktur. Reset. 4. Satu struktur. Ada divergence. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dia lagi simple daripada elite wave. Kalau orang lain buat elite wave, anda akan nampak dia orang lukis lain daripada saya. Anda akan nampak dia lukis lain daripada saya. Dia akan lukis lain. Sama ada dia orang akan buat 1, 2, 3, 4 dan 5 di sini. Saya masukkan faktor momentum. Ini full reset, itu wave 2. 1, 2. 2 full reset, 2 dengan momentum. Nampak? Kenapa wave 2 kita di situ dan bukan di sini? Sebab ini full reset. Barulah anda boleh objektif. Barulah lukisan Rosdi lukis sama, Noh lukis sama, Fendi lukis sama, Oman lukis sama, Sunbi lukis sama. Tak ada seorang lukis lain, seorang lukis lain. Okey? Dan lepas tu kita, bila correction macam ni berlaku, kalau ada ni, anda cuma kira 1, 2, 3. Okey. Aku nampak 1, 2, 3. Reset. Okey. Ini adalah break kan. Ini adalah sekuen lain. Jadi ini 1 ataupun 3. Kalau dia break, ini jadi 1. Tak ada 3. Ini jadi 1. Dia break. Jadi kita dah ada 1, 2. Kalau ada incomplete ke atas, ini anda boleh long. Faham tak? Sebab itu, untuk Australia dollar, US dollar, disebabkan di sini break, sini dah ada 3, 3 completekan 1. 1, 2, 3, 2. Ini break, ini 1. Sekarang ni kita tengah buat 2. Dan kita ke bawah. Untuk completekan 3, 1, 2, 3 balik. Dan kita jangkakan situ akan ada bounce. Jadi kita ada, anda boleh tarik Fibo
FIBO yang anda sesuai gunakan adalah daripada permulaan 1 kepada 1 dan kepada 2. Kita jangkakan AUD US dollar akan turun kepada level ini. Maksudnya, kita masih ada kekuatan US dollar. Kalau AUD jatuh ke bawah, itu bermaksud komoditi juga dijangka buat correction yang sama. Gold juga dijangka buat correction yang sama. Nampak? Benda-benda macam ni, itu sequence. NZD US dollar. Siapa 15 minit ni? Okey, benda yang sama. Serupa. Serupa kan? So, selagi dia tak sampai kawasan ni, selagi tu kita katakan masih ada kekuatan US dollar. Ini masih benda yang sama. 1, 2, 3. Okey? Kalau anda tengok ni, 1, 2, 3. Ini satu subset. Break. Break. Ya? Itu konektor dia. Ingat belajar, ingat tak kita sentuh konektor 2 tahun lepas terus ni? Benda tu. Ini konektor dia. Break trend line kan? Ini konektor dia. Ya? Jadi kita ada 2 kat sini. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 2. Ini break dan ini confirmkan bahawa kita dah ada 1 dan 2. Ini dah break. Ini 1. Kita tengah tunggu 2 dan 1 lagi ke bawah 3 untuk completekan 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Jadi kat sini kalau mereka yang swing trade, kalau anda tanya saya 2022 trade apa? Ini trade tahun depan. Tapi ini swing. Ini anda pegang bertahun. Satu market. Yes, exactly. Jadi kalau anda masih katakan NZD US dollar masih ke bawah, anda tak dapat lemahkan US dollar. Anda tak dapat lemahkan yen. Boleh? Itu bermaksud anda tak dapat kuatkan indeks. Belum. Sebab kalau di sini berlaku naik, itu adalah wave 3 dalam 3. Sebab itu kita jangkakan masih ada ke bawah. Sama tak dengan NZD tadi? Bila ini nak ke atas? Bila ini tamat? Benda sama. Pian. Alamak wassalam. Pian sempat tak rekod yang depan tadi, Pian? Tak keluar gambar? Allah. Nanti siapa? Rosdi ceritakan yang depan tadi. Yes, dia simple kan. Kalau anda pakai benda tu, dia simple. Anda nampak momentum dia. Dan kenapa kita masih katakan ke bawah. Nah, itu sebab dia. Kita tukar view kita kalau market bertukar. Kalau dia bertukar, kita habiskan 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2 dan kita jadikan dia bacaan yang truncated kat sini. So kita jadikan ini ataupun ini ABC sebagai apa? Sebagai flat. Yang ini sebagai flat. Kalau ada setup, trade je. Sunbi. Untuk trade berkali-kali, kalau ada setup, trade. Contohnya macam NZD ni kan. Kalau dia break, masuk, then masuk lagi. Itu je. Kalau dia break high ni. Itu high dia. Jadi kita ada incomplete sequence. Jadi kalau dia dua fractal dekat sini, anda boleh trade di sini. Dua fractal. Tapi setakat ini fractal pertama, ini yang pertama tempat entry dia. Itu untuk swing. Itu untuk apa tu? Itu untuk position trade. Ini daily weekly chart. Okey. Jadi kita masih view ke bawah.
ini break. Benda sama. Boleh tak dia buat tinggi sikit? Boleh. Kalau UJ tadi break atas, ini tinggi sikit. Okay. Kalau itu ni, itu pun sama, ada setup. AUD US dollar pun sama. Pun sama. Dan anda ada konektor yang lain. Pun sama. Anda boleh short kalau ini berlaku. Itu kalau UJ break ke atas. UJ break ke atas. CAT JPY, mungkin ini kena stop loss kalau itu berlaku. Kalau itu berlaku, ini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin. Ataupun cuma benda ni. Ya. Apapun kita jangkakan ada reaksi. Kalau UJ break, higher probability untuk ini buat ini. WXY, W. Ataupun 1, 2, 3. Nampak penggunaan yang sequence tadi, Rosli, yang saya ceritakan depan tadi, tu maksud dia. Apapun kalau trade, saya nampak kadang-kadang anda akan overanalyze. Anda akan tengok benda ni, akan tengok benda ni. Saya trade macam ni je, Pian. Ini sampai dekat equilibrium, saya letakkan limit order, habis cerita. Ya, ada tengok, alamak, UCAT tak sampai lagi. Ini nak jatuh lagi. Tak trade jadinya. Saya letak limit order, dah habis cerita. Ada stop loss, ada TP, jaga risk. Itu je. Sebab kita tahu tak ada benda yang 100%. Kalau ada 100%, saya tak ada kat sini. Letakkan limit order, habis. Dah. Mana dia nak pergi. Kalau ke atas, kena stop loss, kan kita tahu UJ akan break, ini akan jadi satu. Ini akan jadi macam ni. Ini adalah 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. Dan ini A. Ini B. Ini adalah C. Masih ke bawah. Kalau ini masuk berlaku, kena stop loss, saya enter di sini. Itu dia trading bersistem. Anda cuma letakkan kepada benda berulang. Ikut setup. Trading ikut setup. Anda tak dapat micro dia kepada satu-satu tak trade jadinya. Buat benda berulang je. Kita ada ada stop loss dan ada TP. Kalau ini 50%, anda ambil separuh. Letakkan stop loss atas last swing. Buat benda ulang-ulang je. Buat benda ulang-ulang. Tak ada benda yang perfect. Tak ada. Ini kalau ini berlaku, CAT JPY masih ini mungkin buat macam ni. Ini satu lagi ke bawah untuk lengkapkan 100%. Maksudnya CAT JPY boleh buat satu lagi high. Nampak kenapa saya letakkan satu lagi high kat situ? Sebab USD CAT tadi. Ini adalah A, B dan sini C ataupun WX. Ini WXY. Ini W, X dan Y. Okey. Gold tak ada ke mana, tak ada apa. Ini boleh ke atas untuk lengkapkan B, ataupun itu cuma berlaku kalau US dollar lemah. Ataupun kalau US dollar dah sampai kawasan support, US dollar naik balik, ini dah start jatuh. Kalau kita tengok kepada silver saya mesti lukis ke atas. Boleh tak dia terangkit di sini? Boleh. Ini C, ini 2. Yang ini. Dan kita start jatuh. Ya. Semasa kalau anda tengok di time frame kecil, ini adalah satu biru. Kita jangka akan ada 2 biru kat sini.
Apa pun dia tak ada sequence. Dia boleh buat macam-macam. Kalau saya tunggu untuk silver di bawah ni untuk long. Gold kalau dia break, then ini tempat saya masuk untuk gold. Kalau dia buat dekat sini masuk tak? Tak, saya tak masuk. Ini sideway. Anda ceritalah apa pun, ini sideway market. Atas long, bawah buy, tak, saya tak buat benda tu. Kita tengok kepada sequence. 1, 2, 3. Itu sequence. Sequence korektif. Itu kita cerita hari ni. Tak kira lah rupa dia macam mana. Sebab itu saya tak trade segitiga. Sebab kalau segitiga anda tak dapat nak kira. Dia jadi kiraan 5. Nampak tak, Pian? Kenapa saya tak buat segitiga? Kenapa saya tak trade segitiga? Nombor-nombor korektif 3, 7, 11. Segitiga ada 5. Satu saya tak dapat trade segitiga. Dalam sistem ini, kelemahan dia tak dapat trade segitiga. Dia tak dapat trade untuk flat. Dia tak dapat trade flat. Sebab jumlah kiraan dia tak dapat. Jadi dua tu kita tak trade. Okey. Euro minyak. Ini mungkin satu lagi high untuk lengkapkan UCAT tadi. Ini pun dekat-dekat nak sampai. Dah sampai ke belum sampai? Ini pun dekat-dekat nak sampai 100%. Interesting kan? Semuanya sama. Ini pun dekat-dekat nak sampai 100%. Jadi ada higher probability untuk dia lengkapkan ini. Itu adalah untuk minyak. Kalau dia break out ke atas, then baru kita tukar cerita. Ini jadi A, B dan C. Dan flat or whatever. Kalau dia break ke atas, ini akan jadi A, B, C, W. A, B, C, X. A, B, C, Y. Itu B. Kalau ini berlaku, UJ breakout ke atas, indeks ke atas sebelum jatuh bawah balik. CAT JPY break akan kena stop loss. Akan buat yang kita ceritakan tadi, akan jadi zigzag. Masih sama, masih short. Selagi high di sini, hold. Itu je. Ini tak ada low. Kenapa kita katakan dia ke bawah? Sebab CAT JPY. CAT JPY break. Mana CAT JPY-nya? CAT JPY yang ini break. Mana CAT JPY? Dia break. Sebab itu dia punya bounce ni kita katakan ke bawah. Sebab itu minyak ni kita katakan cuma dia tak terlalu kuat. Kita jangkakan ke bawah. Boleh tak ini jadi satu? Tak dapat. Jumlah kiraan dia. Jadi kita extendkan 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kalau breakout ke atas, ini jadi, kalau breakout ke atas, then kita masih B. Jadi kalau itu tengah buat B, then kita tukarkan kepada CAT JPY ni menjadi zigzag. Ini akan jadi zigzag. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 dan 5. Sebelum dia turun ke bawah balik. Jumlah kiraan lekuk dia ataupun siri pergerakan dia akan sama dengan minyak. Nampak? Itu semua satu paket. Ini kita akan short lagi kat sini. Itu je. Kena stop loss kat sini. Tak apa. Sequence dia masih ada. Trade. Itu je. Okey? Mana lagi? Copper. Copper, dia dah ada siri pergerakan ke atas. Ini satu structure. Ini satu structure. Berakhir dengan divergence. Ini 5 wave. 2 reset.
dan kita dah buka ke atas. Interesting sebab copper ni ada dua. Yang pertama, dolar lemah. Yang kedua adalah indeks kuat. Okay, now. Di sini akan ada apa ni? Ini akan ada wave 2. Ini membenarkan sama ada indeks membuat last wave di sini. Wave 2 tadi. Biarpun struktur dia tak break, tetapi ini boleh berlaku. Itu juga membenarkan euro US dollar untuk buat pergerakan last ini. Ya, pergerakan dekat copper ni tadi. Pergerakan dekat copper. Maksudnya sini kita dah mula nampak divergence. Okey, sini akan ada wave 2. Jadi wave 2 dekat copper di sini dia berbentuk macam ni ataupun berbentuk macam ni. Wave 2 dekat copper ni nanti. Option 1 ataupun option 2. Option 1 ataupun option 2. Fikirkan ya untuk copper. Boleh tak ini jadi benda lain? Boleh. Sebab kita berada dalam konektor. Ini berada dalam kawasan konektor dan dijangka buat flat. Boleh tak A kat sini, B kat sini, dan lepas tu turun bawah? Boleh. Apa pun anda tak ada sesi, tak ada siri kat situ. Yes, option 2 Pian. Jadi copper kita jangkakan bahawa kalau dia naik, wave 2 dia akan lebih sideways. Ini akan lama sikit. Sebab ini adalah US dollar. Bukannya yen. Kalau yen, ini akan buat macam ni. Okey, itu adalah untuk copper. Euro AUD. Euro AUD menyatakan bahawa ini dah habis. Ini dah habis. Kita dah ada reset. Ini either 1212, 1212 dan ke atas. Kalau Euro AUD nak ke atas, ya, sama ada indeks jatuh ataupun US dollar kuat. Ya. Indeks dan US dollar untuk Euro AUD. Option 2, Rosli. Sebab pergerakan tu US dollar. Ini either ini adalah 12 dan kita ke atas. Ya. Ini break. Ataupun ini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Either one. Sebab US dollar exactly. Okey, jauh kita punya lag ni. Saya ke depan. Okey, Euro GBP. Ini mungkin dah habis. Dan kita memulakan pergerakan ke atas, Euro GBP. Kalau ini bergerak ke atas, itu adalah kekuatan US dollar. Kalau dia masih ke bawah, itu adalah US dollar masih lagi lemah. Ya, apa pun ini nampak seperti flat. Okey, itu adalah untuk Euro GBP. GBP AUD, GBP AZD dah cerita apa tau? Dah cerita US dollar kuat. Nampak? Ni saya tak update lagi. Okey. Ni adalah GA. Ini dah menunjukkan bahawa US dollar dah habis. GA ke atas. GN pun sama. GN ni dah sampai kawasan equal leg semalam.
Ini dah sampai kawasan Eco Lake. Apa ada line lebih sini? Ini kawasan dia. Ni dah react. Okey. InsyaAllah tak lama lagi anda akan nampak kita punya server dan lain-lain interface kita ni berwajah baru. Nanti Zatul tunjukkan ataupun Irina tunjukkan. Masa ni kita bear dahulu ataupun kita bersabar dulu dengan interface yang ada. Nampak? Ini dah menunjukkan cerita kekuatan US dollar. Ini dah menunjukkan kekuatan US dollar, GBP NZD dan GBP AUD. Okey, kita recap. Kita ada masa tak untuk recap? Ada 4 minit. So, apa yang kita sedang lihat? Kita sedang lihat CAD JPY. Kita sedang jangkakan untuk yen pair, trade ke arah resistance dan mula jatuh balik ke bawah. Interesting untuk nak tengok US dollar JPY dekat sini. So, kalau ini buka ke atas, ada kemungkinan untuk yen pair buat higher correction ataupun lebih sideways ke atas. Euro JPY pun sama, dah menghampiri kawasan resistance ataupun dah mula react. Kita ada CAD JPY yang dah berada dalam kawasan resistance dia, dijangka buat satu lagi high disebabkan oleh USD CAD dijangka buat satu lagi low untuk melengkapkan pekan. Boleh tak? Dia tak buat, boleh. Dia terus naik, boleh. CAD JPY terus jatuh kalau ini terus naik. CAD JPY jatuh kalau dia terus naik. Minyak berada menghampiri kawasan resistance yang sama. Boleh tak dia tak buat benda ni? Boleh, dan terus jatuh. Boleh. Okey? Dan itu bermakna kalau pergerakan itu berlaku, bermakna bounce dekat indeks ni dah habis dan kita dah memulakan pergerakan ke bawah. Okey? Apa juga yang anda buat? Anda tak short indeks. Anda cari peluang untuk short yen pair, CAD JPY dalam kawasan. Anda cari peluang untuk long dollar, UCAD, AUD US dollar, NZD US dollar. Euro US dollar tak, GBP jangan sentuh waktu ni. Okey? Kecuali GBP against Comdols. Lain tak. Boleh? Okey, kita break dahulu dan kita sambung balik selepas ni. Depan tadi saya harap kalau tak apa. Itu adalah topik tahun depan. Kita dah sentuh awal pasal apa, bagaimana kita nak tahu flat, pasal sequence, pasal siri tadi itu topik tahun depan. Don't worry about it. Kita akan sentuh sekali-sekala, tapi ada nota dia tahun depan. Itu tahun depan punya cerita. Okey, kita break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, jadi kita sekali lagi kita simpulkan apa yang kita nampak semasa pergerakan dekat pasaran berdasarkan korelasi semasa. Kita jangkakan untuk indeks anytime dah lengkapkan pergerakan semasa dan dijangka memulakan pergerakan ke bawah. Itu yang kita nampak untuk US 30 dan kita masih menjangkakan bahawa masih ada pergerakan ke bawah. Kita ada indeks seperti US 100 yang dah break structure ini yang dah break structure ini. Ini perasan tak sama dengan apa? Sama dengan apa ni? Ni sama dengan AUD US dollar, NZD US dollar. Boleh? USD CAD. Boleh? Sama. Okey? CAD JPY sama. Jadi kalau yang lain, yang ini mula jatuh, yang lain-lain pun dijangka sama jatuh. Struktur dia sama. Struktur dia sama. Ada yang tak sama. Maksudnya
yang turun, yang leading untuk turun sekarang ni, US 100, ini yang leading untuk turun. Ya. Tetapi, kena faham, some index seperti ini, IBEX, mana IBEX ni? Ini, okey, dia dah sampai kawasan equilibrium. Dan kita nampak pantulan daripada kawasan tu. Kita nampak pergerakan pantulan daripada kawasan tu. But structure ini dijangka masih ada pergerakan ke bawah. Dan bergerak dalam within bonus time ataupun dalam equilibrium ni. Boleh? Okey, ini adalah flat. Ini adalah pergerakan flat. Kita jangkakan dia akan buat yang flat. Okey, ini adalah untuk, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 dan 5. Jumlah lekuk kat sini akan ada 3. Interesting kan, Rosdi? Di mana jumlah lekuk di sini jumlah lekuk di sini pun akan ada 3. 1, 2, 3. Sama. Lekuk dia sama. Jumlah lekuk dia sama. Cuma momentum dia yang lain-lain dan Fibo level. Itu je lain. Kenapa saya tak tahu? Anda ambil lah KLSE, anda ambil lah apa letak kat situ, dia sama. Kenapa saya tak tahu? Saya tak tahu. Ya, kadang-kadang dia akan ada second dimension, tapi jumlah lekuk dia akan sama. Jumlah lekuk dia akan sama. Ada taburlah apa pun indeks kat situ. Kecuali indeks yang pelik-pelik lah. Indeks yang cukup liquidity, dia akan sama. Kenapa saya tak tahu? I don't know why. Itu saya tak dapat nak terangkan. Tapi kita nampak dekat chart. Okay, 2 minggu tak tengok. Kena pula banjir. Astaghfirullahalazim. Tak tahulah. Tak tahu nak cakap apa dah, Fiam. Saya dah tak berani tengok dia. Saya ada chart dia, saya update. Tapi tak dapat sharekan kat sini. Jadi kat sini pun akan ada 3 lekuk. Jadi kalau itu bermakna dekat Spain punya ni tadi akan ada 3 lekuk. Itu gunanya sini kata serupa tapi tak sama. Tapi lekuk dia akan sama. Jumlah lekuk dia, arah dia mungkin berbeza tapi jumlah lekuk dia akan sama. Di situlah anda apply yang Elliott Wave punya teori tadi. Adakah zigzag, adakah flat, adakah dia segitiga, adakah dia WXY, adakah dia triple correction untuk menjangka jumlah lekuk. Kalau itu anda tengok ini sebagai 3. Sini pun 3. Anda tak dapat nak katakan sini 5. Faham tak kenapa saya letakkan sini 3? Sebab IBEX tadi buat flat. Jumlah lekuk yang IBEX punya, ni maksud saya, IBEX dah sampai equilibrium. Contoh. Dia semua satu je. Kalau satu bertukar, kita tukar semua. Kalau dia break level, mana IBEX ni? Ni ini adalah flat. Ini A atau WXY, ini A. 1, 2, 3, ini B. Jadi, yang di sini akan menjadi 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Tak. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 dan 5. 3 lekuk. Itu kan jadi flat. C. A, B dan C. Sini akan ada 3. 3 lekuk. Ini kan jatuh. Tak tahu kenapa. Jadi itu kiraan dia, jumlah sekuens yang sama dengan yang ini. Ini apa cat? Jumlah sekuens yang sama dengan jauh sangat ni. Yang di sini. 1, 2, 3. Jumlah sekuens yang sama. Boleh? Sama juga di sini. Jumlah sekuens yang sama, di mana ini mungkin akan buat ini adalah 1, 2, 3. Dalam ni akan sama ada 1 yang extend ataupun 3 yang extend dalam ni. 1 yang extend ataupun 3 yang extend. 5 dia tak extend yang sini. Saya nampak 1 mungkin extend. Yang sini. Sini akan ada 3. Bentuk dia, tetapi dia akan ada yang kecil macam ni. Ataupun kecil yang macam ni. 3, kecil macam ni. Sama ada 1 extend ataupun 3 yang extend. 5 dia akan pendek. Ni kat sini. Okey, dia akan kecil je. Ataupun 1, kecil, 2, 3, 4 dan 5. Either one. Dia akan ada rupa macam tu. Yang dekat sini. Macam ni lah. Macam sini. Kecil je. Kenapa saya tak tahu? Itu benda berulang-ulang dia. Jadi kita tengok nantilah. Apa pun ini dijangka ke bawah. Itu yang penting. Apa rupa dia suka hati dia lah. Tapi jumlah lekuk dia kita dah tahu. 3. Ini mungkin masih lagi W. Boleh? Itu US 30 pun sama. Ini pun sama. Ini pun sama. Ini pun sama. Ini mungkin truncated. DEX. Ini pun sama. KP 225. Ini mungkin truncated. Ini mungkin truncated. UK 100 pun sama. UJ pun sama. Everything sama. Kalau Spain 35 tadi nak masuk memang tak dapat ke Zul? Kalau pakai FR tarik dari wave B ke A yang Zul ajar dulu dapat? Tak dapat. Sebab itu flat. Itu flat kan? Yang lain-lain tak sampai lagi. Jadi jangan masuk. Faham tak Pian? Faham. Sebab yang lain-lain masih dijangka ke bawah Pian. Movement semasa lebih adalah kepada yen punya, kepada Nikkei punya movement dan GU punya movement. Movement semasa adalah GU punya movement, iaitu dolar punya movement. GU tak sampai lagi. Dan ini disokong oleh kawan-kawan dia dah. Ini dulu kan, ingat tak? Ini jatuh dahulu kan? Ingat tak? Ini dulu jatuh. Ni kat sini dia jatuh. AU ni baru jatuh. Sebab itu kita masih dollar dynamic. Jadi kalau dollar dynamic, yang Spain tadi dia akan macam ni lagi, masih sideways ke bawah. Sekarang ni kita jangkakan yen masih ada kekuatan, indeks sideways ke bawah, dolar masih lagi ada sokongan. Sebab itu dalam ni saya letak macam ni. Iaitu kita jangkakan akan selang-seli yen dynamic dan dolar positif dynamic. Dalam time frame yang lebih kecil adalah yen dynamic dalam A, B dan C ni. Dalam A ni kecil M15, M5,
akan ada yen dynamic yang kecil. Tapi keseluruhan dia adalah dollar dynamic. Sebab itu anda tak dapat masuk lagi untuk Spain tadi. Ya, sebab dia flat. Yang lain-lain tak sampai lagi. Bila ini sampai baru Spain tadi dapat naik ke atas. Bila apa? Yen pair AUD/JPY sampai kawasan ini, barulah Spain 35 tadi dapat naik. CAD/JPY sampai di sini barulah dapat apa? IBEX tadi naik. Ya, belum masanya. Okey? Dia akan sideways je dalam kawasan tu lah. Dia main pian punya soal adalah benda ni dapat tak masuk untuk IBEX tadi. IBEX tadi sebab ini berada dalam equilibrium. Sini akan main-main je. Sini akan tunggu yang lain. Dia dah bounce sampai situ but ini masih lagi merupakan 1 2 3 1 2 3 4 dan 5. Dia akan buat macam tu. 3 wave dalam yang lebih kecil dalam fractal yang lebih kecil. Tu akan jadi kat sini. Ini adalah 3, 4, 5. Jadi 4 dan 5 kat sini akan kecil. Ini A, ini B, ini C. Dan kalau anda lihat kepada IBEX ni, struktur dia lain. Apa pun kita jangkakan ini adalah 1. Ini sedang buat wave 2. Merah. Dia lain. Yang lain kan 1, 2 dan lain-lain. Ataupun ini adalah 1 macam ni. Kalau ikut yang lain, ini cerita dia. 1, 2. Kalau ikut yang lain, dan ini adalah 1, 2. Dan kita ada 3 dalam 3 kat sini. Tapi kalau kita tengok IBEX, ini totally reset. Ini totally break. Jadi IBEX tak dapat cerita tu. IBEX adalah cerita ni. Ini 1, ini 2. Itu IBEX. IBEX tak sama. IBEX tak sama dengan yang lain. Sebab ini tak break previous. Tak break ni. Yang lain-lain tengah buat higher high. Jadi kalau saya, indeks ni sesuai tak nak trade untuk pegang lama. Kalau melabur, maybe. Tapi kalau anda untuk trade, ini bukan untuk trade. Untuk trade dia kepada kecil. Tapi kalau melabur, pegang lama, maybe. Kalau melabur, pegang lama, maybe. Okay, but there are others. Macam Russell. Russell, dia ada short term untuk short. Nikkei ada short term untuk short. Kalau nak melabur, saya lebih suka ini. Sekiranya dia buat benda ni. Sekiranya. Of which saya tak nampak. So kalau ini berlaku, that means kita ada koreksi yang lebih besar lagi. Dan ini adalah 1, 2. Oh, okay. You can put into something yang lagging macam apa? Macam IBEX tu tadi Pian. So kalau dia boom seperti yang lain, dia akan antara yang boom banyak. Sebab dia dah tak break lagi. Yang lain-lain dah break. Dia nak catch up. Macam DEX sejak daripada tahun 2000 apa?
2008, dia lagging daripada US punya equities. Europe market lagging banyak. Tapi kalau saya tanya anda, Pian, kalau if I ask you now, fikir logik. Ini benda logik. Okey? Ini adalah benda logik. Basic dia, kita ada 4 region. Yang pertama, kita ada US. Ini traditional market. Ini Europe. Okey? Of course, ini Asia. Dan ini Afrika. African punya ni African punya nations lah. Okey? Kalau anda nak melabur, kalau ini kita fikirkan. Okey. If you are talking about before COVID-19, where did the money go? Most of the money went here and here. Most of the money. Selepas 2008 sehinggalah 2020. What happened pada tahun 2016, 2017 adalah kepada polisi US. Even before that, Obama punya masa, di mana dasar luar negara US kepada China mula bertukar. Pada waktu Obama sebenarnya, anda tak dapat cuma salahkan Trump. Bukan saya sokong Trump. Boleh pening kepala. Trade pakai tweet. Mau tak pening kepala kita. Kita lukis bagai apa-apa, dia tweet dia terus jadi bearish. Tak dapat buat apa. Apa motif ke, sekuen apa ke, tak dapat lawan Twitter dia kan. Okey. Itu tahun 2020. Pada tahun 2020 kita ada COVID-19. Now, if I ask you, apa membezakan 2008 dengan COVID-19? 2008, economic crisis disebabkan oleh orang pinjam duit. Okey, dan itu menyebabkan financial recession. Dan selepas sesi berkenaan, selepas ekonomi mula recover, 800 billion dibelanjakan oleh Obama, dibelanjakan oleh kerajaan US, 800 billion. Lebih kurang. Saya pun tak ingat jumlah dia. Dan kita ada lonjakan selepas 2008. That menyokong kepada Wall Street dan kita ada interest rate yang mula-mula naik, lepas tu jatuh. But what happened was kita ada Volcker rule. Kalau anda nak tahu apa yang hinder market punya ni, was Volcker rule yang dinyahkan semasa, bukan nyah semua, tapi masih ada komponen dia semasa Trump, tapi banyak yang dah dibuang semasa Trump. Dan itu menyebabkan kita pada pada awal 2020, biarpun China jatuh, kita masih ada market naik. 800 billion, ya. Okay, now itu yang 2008. Whatever happen, dia sokong kepada dua market ni, di mana semua orang ambil risiko. Sebabnya liquidity tinggi. Interest rate jatuh, inflasi tak naik. Itu memeningkan kepala semua orang. GDP naik tapi inflasi tak naik. Liquidity masih tambah. Lalas bank pusat mula keluar daripada program QE dia. Itu 2014 US, 2018, 2019 untuk ECB. Okay, now. Dan itu menyokong US market, Asian market. Now, 2020, apa beza dia? Kali ni, kita ada COVID-19. Beza dia, COVID-19 adalah health. Di mana semua stop. Yang masa tak ada duit ni, bisnes, orang masih cuba bekerja. Masalahnya hutang
dia dah berhutang. Itu adalah rumah punya cerita, housing bubble, everything. Okay. Pada zaman 2020 ni, cerita dia lain. Cerita dia orang tak nak pergi kerja. Dah habis yang tu pun, kita ada persoalan mengenai bagaimana kerajaan handle handle COVID-19, handle pelbagai perkara, dan itu menyebabkan inflasi macam ni. Now, inflation is basically purchasing power. Faham? Inflation is basically purchasing power. So, you have purchasing power terutamanya kepada consumer, pengguna. Duit kita RM100 dulu boleh pergi Tesco, boleh beli Tesco. Sekarang ni, nak beli tea pun payah kalau bawa RM100. Faham? Duit tu 100 tu dah tak sama nilai dia. Dulu boleh beli Tesco, sekali nak beli tea pun tak cukup. Boleh? Antara kesemua ni, mana satu consumer market? Mana satu pasaran pengguna? Yes, you have Asia di mana kita ada China, kita ada Indonesia, kita ada mana lagi? India yang mempunyai consumer yang ramai. Beza consumer di sini dengan US punya market, US kita ada Kanada, US, Mexico, itu adalah consumer kat sini. Beza consumer di sini dengan consumer di sini apa dia? Apa beza consumer dua tu? Consumer di sini are so used to leverages, are so used to credit. Faham? Consumer di sini are so used to, yes, kita ada kredit. But whatever happen di sini, kita ada protection yang bagus untuk consumer dia dari sudut kredit dia. Pelbagai insurance untuk apa. Kat sini anda tak ada duit, bankrupt. Ada duit, anda masih survive. Purchasing power, yes, sini tinggi. Beza dua ni, the moment ini collapse, ini collapse, mana satu yang hidup? Macam ni lah. Anda bayangkan, anda trade, macam anda trading, dan anda buka position besar, pakai leverage tinggi. Masa bagus, anda champion. Masa tak bagus, pakai leverage tinggi, datang seru. Faham tak? Nangis tak berlagu, tak nyanyi berlagu tanpa nada. Macam mana? Yes, ini consumer kat sini masih boleh hidup biarpun purchasing power disebabkan oleh inflasi yang ni, ini masih boleh hidup. Tak sama dengan yang sini. Itu saya bagi longer run. Itu untuk 2022. Beza dua ni. Liquidate. Yes, itu antaranya. Kalau tanya saya, this is not the market for next. The market for next is this one. Ini will be lower. This one will be berlawan. But this is the market. This one not yet. Jauh. Makanya Singapore dan yes, because Indonesia, China, India, these are the economic of scale kita panggil, sebab dia ramai orang. Jumlah penduduk besar.
Macam mana pun, sebab itu China dah keluar daripada hadkan jumlah anak. Sebabnya bila dia hadkan jumlah anak, jumlah pekerja tak cukup. Jadi mana anda letak duit? And when we are talking about this market, we are talking about basically this. The real economy. Nampak where you are heading ke depan? Bukan ke depan, dah sedang berlaku dah pun. That's post-COVID-19. And with US facing all this political punya drama pada waktu ni, even dia punya Senate dengan ni tak dalam parti yang sama. Kalau dia dipegang oleh parti presiden pun, dia ngam-ngam je lepas. Majoriti dia amat-amat sikit. Berbanding anda ada ucapan daripada Presiden Xi Jinping pada minggu depan ni, China ada 10 langkah untuk naikkan ekonomi dia. Anda rasa siapa leader dalam masa 5 tahun? I'm not talking about ni. I'm talking about sektor, Bian. Sektor mana? Ini masih hidup. Tapi anda kena fikir sektor mana yang anda masuk. Faham tak? Fikirkan ya, mana yang anda nak masuk. People akan mula menilai balik kepada leverages. Mula menilai balik kepada growth sector. Apa yang dimaksudkan dengan growth sector? Definisi untuk growth sector dia. Are you talking about real growth di mana that company, kalau anda tengok company-company yang dalam growth sector ni, banyak yang grow. Harga naik but not really giving dividend. Betul tak, Bian? Tapi if you are talking about this market, then these are growth value, but this type of that one, kalau dia dalam growth sector, these companies are the one that give you real dividend, memberikan dividen, disebabkan itu adalah real economy, real betul-betul ada barang lah dia jual. Faham tak maksud saya? Fikir logik, apa cerita besar dia. That's why I've been talking about so much about commodity. Now, topik kita hari ni kepada korektif. Tak habis aku korektif. Cerita benda ni sampai pagi besok pun boleh. 3:30 dah. Boleh? Fikirkan where the money actual ni, even kalau apa yang berlaku dekat sini adalah kita tengok election lepas. Ini Green Party yang mula banyak dapat kerusi, ya. Ini pula kita ada Democrats yang juga memperjuangkan kepada clean energy. Di sini kita ada Jepun, kita ada China yang mula melihat kepada all these alternative sources untuk tenaga. But the thing is, adakah kesemua infra dia dah ready? China only recently tahun 2018 ke 2015 national grid untuk dia punya elektrik tu baru siap. Baru ada satu national, maksudnya semua disambung dengan satu centralized, dan penggunaan copper pada waktu itu tinggi pada waktu itu. Sebab itu anda nampak Peru dan juga Chile ke Peru dan juga Indonesia dan juga Australia banyak hantar copper, hantar ni untuk keperluan elektrik dekat China. Now, kalau nak berubah kepada green energy, anda banyak bergantung kepada faktor cuaca. Anda banyak bergantung kalau anda kepada angin, kepada sungai, bayangkan anda buat empangan hidro, semua cantik sekali, banjir, habis. Okey. Apa lagi?
angin, kincir angin, whatever. But the thing is, all those juga masih memerlukan ni. Sebab anda nak sambung infra tu semua ada bateri. Kalau anda bercakap mengenai bateri, mana yang anda, apa logam yang anda nak masuk? Faham tak? Anda pergi research kepada scientific ni, apa latest tech untuk bateri. Anda trade lah komoditi dia yang buat bateri tu tadi. Benda-benda logik je. Kan? Adakah copper akan turun? Tak. Berdasarkan semua ni, apa yang kita nak trade? Sebab itu saya duk cerita pasal benda ni. Kalau dia break ke atas, saya tak nampak dia break ke atas, tapi mungkin kalau dia break ke atas, kita ada connector baru. Itu je. Jadi kita akan buka ke atas. Dia akan buka ke atas. Dan baru kita buat 3 wave ke bawah. Dan kita tarik. Itu je. Kalau dia break atas ni, dan 1, 2, 3 kita masuk. Itu je. Apa pun baru masuk kotak. Faham kenapa sebut dia Pian? Fikirkan logik. Sebab itu, dalam satu-satu untuk menilai apa yang saya beli, apa yang saya lihat kepada pasaran dalam analisa saya, kesemua ni, saya jadikan dia teknikal tau. Lithium, silicon, aluminium, etc. kan untuk EV. Ya, pergi research. I cannot recommend because itu jadi satu financial advice. But generally, yes, you are there, Wong. Apa spesifik counter? Tu tadi seperti yang tu tadi, Faham? Jadi macam mana saya datang dengan analisa ni? Yes, I can read the news, I can read all those one, but all this adalah apa yang saya nampak dekat chart tau. Apa yang saya sampaikan kepada anda adalah apa yang saya nampak dekat chart. Faham tak? Apa yang saya nampak dekat spesifik ETF. Contohnya, kalau siapa yang rajin, anda pergi cari benda-benda ni. Faham? Untuk yang atas ni. Untuk kesemua ni, mana satu region. Faham? Saya buat yang sama, yang kita cerita hari-hari 5-3. Saya apply dia dekat sini. Which region saya nak masuk? Which region saya nak masuk? Saya buat benda-benda ni. Pergi cari apa benda tu. Pergi research je, ni je, tekan je. Tekan macam ni. Pergi tekan. Semua ada, macam-macam ada kat situ. Boleh? Okey? Pergi cari. Lepas tu research dia. Lepas tu buat chart dia. Saya buat chart yang sama. Which region yang lead, concurrent, leading. Faham? Which region? Ini of course ini bukan saya buat dekat hourly chart. Tak. Tak. Saya buat dia dekat weekly, dekat monthly, dan saya akan ambil kepada structure. Itu buat 3 bulan sekali je chart dia. Tak payahlah kau pergi buat updates 1 hour punya chart. Tak payah. Boleh gila jadinya. Jadi saya tengok mana satu region yang saya nampak masih ada incomplete sequence. Kalau kita nampak correction dia. Dan anda kaitkan region berkenaan dengan apa dia punya ekonomi. Apa dia punya
geopolitical, apa dia punya ni, apa cerita kat chart tu. Daripada situ, okey, kita fokus balik kepada indices dia. Dan kepada ETF. Setiap indeks ni dia ada pecahan dia. Dan even ada ETF untuk dia sendiri. Dan apa sektor dia? Kalau kita lihat kepada komoditi, yes. Saya akan tengok kepada company-company dalam ni, spesifik saham, counter dia. Dan saya akan tengok ETF kepada saham-saham berkenaan serta underlying kalau dia adalah saham syarikat minyak. Saya tengok minyak. Buat benda logik, lepas tu kita buatlah yang kita 5-3. Itu je. Kita ambil satu subset. Ini the whole analysis untuk 3711. Of course, saya tak dapat sentuh dia dalam XM. Certain ni kita tak ada. Faham? Certain benda macam ni kita tak ada di sini. Tapi saya present kepada anda. Anda dah dengar saya cerita pasal komoditi sejak daripada benda ni berlaku. Boleh tanya kat Tian tu. Sun B pun tahu. Kita dah cerita pasal komoditi sejak daripada mana dia pergi tadi? Sejak daripada sini. Sejak daripada sini, kawasan ni. Kita dah cerita pasal minyak pada waktu tu. Kita bercerita pasal ini pada waktu tu. Entah, saya pun tak ingat. Pada waktu itu. Pada waktu tu yang ni. Kawasan sama. Itu the whole analysis yang saya buat. Quarterly lah. Situlah kita tengok kepada PMI, kepada apa semua. Jadi kalau kita nampak ini trending 1, 2, 3, 4, 5, ataupun anda boleh buat ini sebagai 1, 2, kan? Ini 1, ini 2. Kalau kita katakan ada banyak cara lah. Ini 1, 2. Boleh buat ni apa pun anda tak pergi sell dia, itu je. $2995 constituent. Itu Russell 3000 ataupun 11 sectors. Apa maksud dia? Dia dibentuk oleh 2995 komponen. Lepas tu dibagikan kepada 11 sektor. Itu maksud dia. Mungkin anda ada satu indeks 2995 dan dibahagikan kepada 11 sektor. Sektor 1, sektor 2. Ataupun MSCI. MSCI. ACWI. Ada MSCI sendiri ada banyak tu. MSCI sendiri ada banyak jenis. Saya buat kepada region dan dia ada kepada komoditi. Tapi komoditi saya lebih kepada ETF dan company straight. MSCI saya cuma ambil indeks kepada region. Asian, kepada US, Europe, World. World tu sebagai kita punya concurrent. Faham kan? Anda nak tahu anda punya concurrent, anda ambil lah satu. MSCI ni kita ada concurrent dia, itulah World. World punya ni. Itu adalah kita punya KPI lah. Jadi kalau dia laju daripada dunia, itu lead. Kalau dia slow daripada ni, itu dah lagging. Jadi kita tahu Afrika lagging kan. Ya, sebagai map. Itu satu-satunya indeks yang lihat ke semua satu dunia ni. Yes, kita ada PMI, kita ada lain. Tapi dia tak dalam bentuk chart macam MSCI.
Itu cara saya top down. Lepas tu saya tengok, lepas tu baru saya pergi kecil-kecil. Sebab itu konsep dia kepada benda ni je. Mana si ni tadi? Mana Wong tadi? Faham Wong? Dan saya tengoklah, saya masuklah market yang leading, yang ada apa? Yang ada incomplete sequence. Bila dia dah break, then kita cerita pasal korektif. Itu dia yang kita buat hari-hari. Nampak konsep dia? Saya punya decision, ada ceritalah apa ke Biden ke, ada ceritalah Trump ke, ada ceritalah apa ke, saya nak tengok bentuk dia dekat chart. Saya nak tengok benda tu ada dekat chart. Kita tak nak benda yang, oh, ni hidrogen akan naik, Jepun nak invest kepada dia lah, apalah. Kadang-kadang chart dia macam ni. Saya nak masuk macam mana? Kalau dia buat lower low dan ada incomplete sequence, tak. Kalau dia sampai dekat dia punya support dan ini masih adalah trend, then saya masuk. Kalau tak, kau cerita lah apa pun kat situ. Kan? Tak, duit aku lekat kat situ. Kau seimbang lah ni naik ni. Tak naik pun. Saya nak tengok benda tu naik. Ada trend. Kita pelabur retail. Anda tak dapat bertahan macam abang-abang kita dekat ni. Sekarang dah boleh agak equity zone. Kalau yang jenis macam ni, mungkin bolehlah Warren Buffett punya cara tahan. Tak, tapi view kita nak ikut trend. Biarpun melabur, biar. Yang dah ada pergerakan. Yang dah ada pergerakan. Dan whatever it is, index anda tak pergi short. Sebab risk reward dia tak berbaloi. Boleh? Buat benda-benda macam ni. Buat benda logik. Sebab itu saya duk tekankan kepada 3711 both dalam trading dan both dalam investment. Benda ni yang saya pakai. Kita ada satu model berdasarkan apa kita nampak. Tak ada yang kita main agak-agak. Ni company ni cantik, macam cantik, fundamental dia bagus. Yes, anda tak akan ada inside knowledge pasal company itu. Whether there will be a takeover, hostile takeover, management change, ada masalah dalaman or whatever yang tak didedahkan kepada media. Kita tak akan dapat tahu. Tapi whatever happen is shown in the chart. Saya buat benda ni je, Sunbi. Saya buat benda macam ni je. Saya nak ini dia punya sequence dari Sunbi. First kita tengok region. Anda akan bahagikan portfolio anda kepada region mana. Sama ada saya lebih invest kepada Malaysia, saya lebih invest kepada stok dekat Germany, dekat Kanada, dekat US, dekat China, dekat Jepun or whatever. Okey, itu nombor satu. Okey. Saya nak tengok region mana yang pergi. Duit pergi mana. Ini of course saya tak buat dia tiap-tiap 3 bulan. Tak. Chart dia saya buat 3 bulan. Tapi decision untuk balance portfolio dia maybe 3 ke 5 tahun. Ataupun selepas satu big event macam COVID-19. Yes, betul. Okey? Itu adalah yang untuk big decision. Kat mana duit pergi? Kalau anda duk invest dalam US punya market, sedangkan Malaysia market nak naik, komoditi naik, katalah Malaysia naik. Anda letak duit kat US, apa hal? Faham tak? Negara sendiri yang letak duit. Kalau kita nampak something yang macam ni lah. Okey, kalau nampak. Okey. Faham Sunbi? Nombor 2, then saya akan lihat kepada mana satu yang leading ataupun ada set up daripada 3711, then berlaku correction dia, then saya akan lihat kepada specific indices sebab anda akan nampak region mana dalam MSCI tu.
Kalau dia cerita pasal US punya ni, anda akan tengok kepada, of course, Russell, anda akan tengok kepada Nasdaq, anda akan tengok kepada ni ya, S&P 500, Dow, dan anda tengok kepada indeks-indeks berkenaan ya. Dan selepas tu anda tengoklah kepada ETF. Sektor mana? Daripada ETF tu anda pilihlah top 5 companies dia. Itu semua ada dalam ni. Itu semua ada dalam ni. Lepas tu anda pergilah search dalam tu. Asset under management dia. Ni saya buka mana ni? ETF.com. Ya, anda buka dalam ni, kenapa slow? Ya, anda buka dalam tu, lepas tu anda cari dia punya ni. Ni dia punya screener tadi. Lepas tu saya tengoklah apa dia punya company, apa semua dalam tu yang dia pegang. Lepas tu anda buatlah kepada sama, everything kepada sistem ni. 3711. Faham tak? Ini tak perlu buat setiap minggu. Saya balancekan balik. Jadi yang tu saya akan balancekan 3 bulan, 6 bulan. Saya akan tengok kalau company tu tak perform, buat apa saya pegang lama. Tapi selagi dia tak tukar trend, saya pegang. Kalau dia tukar trend, saya buang. Saya tak pegang benda yang losing. Kalau market semua jatuh, then saya start berfikir pasal untuk hedging. Itulah guna saya pegang yen pair apa semua tu. Ini lagi logik dari saya tak dapat komen yang tu Pian, tapi buat benda logik je lah. Ini semua logik. Benda logik. Itu je. Jangan buat benda tak logik. Itu je. Buat benda tak logik, kita ikut je kan. Yang habis. Mas cerita dia, anda semua ada knowledge benda ni. Anda dah faham pasal trend. Anda dah faham bila correction. Cuma tunggu level. Anda dah faham pasal leading, anda dah faham pasal concurrent, anda dah faham pasal lagging. Itulah yang saya duk tarbiahkan hari-hari. Itu yang saya tarbiahkan hari-hari, saya tarbiah benda tu. Cerita hari-hari aku pun boring cerita tu. Tapi of course saya tak dapat nak pergi kepada individual ni because itu jadi nasihat pelaburan Tapi fahamkan macam mana you look at the big picture and turun dan kaitkan dia kepada chart. Kaitkan dia kepada chart. You can't be doing just buta-buta baca fundamental, tengok news, tunggu company corporate announcement, buy, sell. Tengok EU buy ke sell. Sebab tu kadang-kadang kita duk sembang pasal ni kan, orang tanya, bang, EU buy ke sell? Allah, entah. Dia ada set up buy, ada buy lah. Anda set up sell, sell lah. Itu je. Dia tak ada set up sekarang. Inilah guna kita belajar pasal benda ni. I hope anda semua faham. Jangan cuma tengok H1. Sebab apa kita cerita benda ni? Kita sekarang ni hujung tahun. Faham tak? Hujung tahun ni, anda start berfikir pasal portfolio anda. Bahagikan Okey, aku trade. Okey, berapa banyak duit aku nak letak kat trading ni? Kalau jadi, aku nak letak kat mana? Jangan fikir kalau jadi withdraw, kita serve reward, kan? Serve reward saja tahunya. Tak jadi apa. Ni sebab itu berhenti fikir minggu depan aku ada $50 depo dapat berapa. Jangan fikir cara tu. Itu terlalu short term. Itu buka kedai burger, pagi petang dia nak profit. Faham? Anda berniaga. Terbuka mata sekejap. Fikirkan sebab apa saya ceritakan benda ni? Sebab anda berfikir pasal menjaga portfolio pelaburan. Anda tak dapat fikir trade cuma trade. Anda kena tengok ini sebagai salah satu bisnes anda. Kerja sampingan. Kalau anda buat kerja sampingan, sebagai penjana kepada portfolio anda. Sebab itu saya duk cerita benda-benda yang macam ni. Nampak macam besarnya Zul cerita. Tak, anda boleh start dengan kecil je pun.
Jangan cuma fikir pasal trade. Fikir dia sebagai bisnes online yang anda buat untuk menjana kepada satu portfolio melabur yang anda boleh jana passive income. Anda boleh jana aset. Itu yang anda fikir. Bukannya pasal aku trade, you buy ke sell, naik, nanti withdraw hari Jumaat, kita serve reward makan KFC. KFC pun ayam makin kecil. Cari yang senyap-senyap tu yang paling seru. But I think you guys pun dah nampak kan macam mana, because basic dia kepada apa yang kita nampak dekat chart. Bukan hanya anda trade dan baca corporate news. Let me tell you now. Macam ni lah. Kita ada Sunbi. Sunbi adalah CEO ataupun Managing Director kepada PT apa? PT apa Sunbi? PT Kompas. Kompas. Dia punya bernama tu dekat Indonesia, Kompas. Dia syarikat besar kononnya. Dia ada satu syarikat besar. Dan dia ada some news yang dia tahu, tapi dia tak dapat nak berdagang, inside trading. Dia tak dapat. Tapi kalau saya lah, saya ada cerita macam tu, agak-agak ada tak saya bisik kat kawan ataupun dekat yang boleh company tu terjun. Kalau katalah anda ada few company, anda ada company A, company B, company C, dan company A ni leading. Ini adalah company yang kuat dalam industri tu, dan industri tu memang kuat, memang naik. Okay. Jadi kalau company leading dia jatuh, ini akan jatuh. Macam Apple lah, Apple jatuh, then kita akan ada XLK jatuh kan. Apa, ETF teknologi akan jatuh, Nasdaq akan jatuh. But kita nampak trend dia ke atas. Dia dah masih lagi incomplete. Jadi kita tahu itu adalah satu correction. Kalau company A jatuh, dan saya ada inside news kenapa company A jatuh, R&D, kita buat iPhone 14 kamera dia ambil gambar elok-elok, hidung tak ada, tak tahu kenapa. Kamera tu ambil macam mana pun anda zoom in kan, hidung tak ada. Contoh, PT senyap bunyi. Yes, Pian, yes, exactly. Okay. Kalau A jatuh, apa yang naik? Kalau ini naik balik, company nombor 2 dia. Kalau saya salah seorang daripada pemilik ataupun MD syarikat ni, saya akan mula membeli share company kompetitor saya. Sebab saya tahu tak ada harapan. Ambil gambar hidung, ambil gambar muka, hidung tak ada kan. 6 bulan aku snap R&D dia. Tadi ada hidung, tak ada hidung. Ada hidung, lubang 3. Kan? Cantik-cantik ambil gambar, 2 ada batang kat sini. Saya pun tak tahu kenapa apa hilang kamera tu kan. Saya pun mulalah beli, kalau katalah ni tadi Apple kan. Katalah Samsung listed dekat sana. Saya bagi contoh saja. Saya mula beli Samsung. Yes. Siapa yang tak buat sendiri? Saya takkan pakai nama saya. Bukan sebagai company, sebagai individual. Nampak tak? Anda rasa benda ni tak berlaku ke? Tapi kita yang kat luar ni, kita tak tahu. Kita tak tahu. The only way untuk anda tengok benda tu, anda tengok kat chart. Itu je. Sebab itu saya lebih percaya kepada chart berbanding dengan apa yang saya baca dekat corporate news lah, dekat macam-macam sources ni. Tak. Sebab itu 3 elemen dalam pasaran: indeks, dolar, yen. Saya percaya kepada 3 ni. Betul. Kalau kena tangkap, baru salah. Kalau tak kena tangkap, dia kaya. Itu je. Kita tak ada informasi macam tu. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Kita tak akan ada informasi macam ni. Ya.
Sebab itu is this. 3 ni yang anda akan nampak macam mana market move. Anda akan nampak basically what is ke kanan, the right side, yang sebelah kanan, apa jangkaan. Dan kita kaitkan structure, sama ada motif ataupun korektif, dan fahamkan daripada besar, yang kecil membentuk yang besar. Kalau kecil ada berubah dan besar akan berubah. Kalau kecil tak berubah, besar tak berubah. Itu je. So, teruk betul Rosdi punya lag. Tadi dah kita cerita benda tu. Rosdi punya lag. Tak tahu nak cerita apa Rosdi. Kau kena naik bumbung Rosdi. Sini yang ada hukuman mati. Ya, sepatutnya. Ya, sebab profiteering yang tak patut. Di sinilah kenapa asas kepada motif dan korektif anda kaitkan kepada cerita ni, kaitkan kepada the whole market. Ini sebenarnya kita dah tengah-tengah. Yang atas tadi kepada anda MSCI, tapi konsep dia semua sama. Time pun habis. Itulah. Jangan lupa bersama saya, Zatul dan juga Imran dalam Follow the Bull Show malam nanti. Dan saya harap apa yang saya kongsikan ni buka minda anda lebih besar lagi kepada trading ni, dan bukan hanya melihat trade, hanya buy and sell. Anda lihat dia sebagai satu peluang untuk anda menjana aset, menjana income untuk ke arah yang lebih yang ada objektif yang kena kepada anda. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sebelah malam nanti. Follow the Bull Show 8 hingga 9. Sehingga itu, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.